Hai, salam. Hai, sorry. Terkejut lah. Salam sejahtera, saya... minum air dulu. Okey, salam sejahtera, saya Cikgu LKY. Jadi kita masuk subtopik 1.5, pengekstrakkan logam daripada bijinya. Okey, jadi apa maksud pengekstrakkan? Extract lah. BI pun panggil extract lah. Extraction. Yelah, extract. Ambil lah, keluarkan. Sanalah. Okey, logam biasanya wujud sebagai sepatian ataupun bercampur dengan bahan lain seperti batu ataupun tanah. Okey, kita boleh tengok batu-batu ini, nampak tak? Ini adalah contoh biji ataupun mineral. Okey, contohnya yang ini kita panggil dia hamidit. Dia sebenarnya mengandungi besi yang kita nak gunakan. Besi tahu banyak kegunaan untuk buat kereta, macam-macam lah. Tapi sebenarnya kita nak macam mana kita nak ekstrak besi daripada hamadit. Okey, untuk ini contohnya batu ini mengandungi aluminium, bauxit. Jadi kita nak ekstrak, keluarkan, kita nak guna aluminium itu untuk membuat contoh banyak bahan dibuat daripada aluminium. Jadi inilah kegunaan pengekstrakan logam. Bagaimana kita nak ekstrak aluminium daripada bijinya ataupun batu inilah, batu ini. Okey. Jadi terdapat dua cara untuk mengekstrak logam berdasarkan kepada siri kereaktifan logam. Jadi siri ini saya diberitahu oleh guru sains anda lah. Kamu telah belajar siri kereaktifan logam semasa tingkatan 3. Jadi seharusnya murid-murid tahu siri kereaktifan logam. Jadi untuk logam yang lebih atas daripada karbon, kita gunakan kaedah elektrolisis. Boleh ingat? Okey. Dan untuk karbon yang di bawah untuk logam yang di bawah daripada karbon, bijinya boleh diturunkan oleh karbon, iaitu dengan memanasan biji itu dengan karbon. Nama lain karbon adalah arangkok. Okey. Kenapa kita pilih karbon? Kerana karbon murah dan mudah dipoleh. Okey. Dan yang lagi bawah, kita pemanasan langsung biji di udara. Dan yang dua ini, AU adalah emas, dia wujud dalam bentuk unsur lah. Okey, kita tengok dulu logam yang lebih reaktif daripada karbon, contohnya aluminium, bauxit. Kita ambil aluminium dari biji aluminium ataupun bauxit. Bagaimana? Melalui cara apa? Kaedah elektrolisis. Okey, kita tengok A dulu. Pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis. Okey, logam yang reaktif seperti aluminium boleh diekstrak daripada bijinya dengan elektrolisis. Dalam pengekstrakan aluminium, bijinya ataupun bauxit akan ditulinkan untuk mendapat aluminium oksida. Jadi kita tulinkan batu-batu itu tinggal aluminium oksida, AlO2. Yang akan dileburkan supaya kita menjalankan elektrolisis. Jadi di sini aluminium telah bergabung dengan oksigen menjadi aluminium oksida. Jadi kita nak ekstrak, kita nak asingkan aluminium daripada O. Bagaimana? Melalui proses elektrolisis. Okey. Jadi kita perlu leburkan, kita perlu cairkan, menjadikan pepejal itu kepada cecair. Jadi kita kena panaskan aluminium oksida sehingga dia lebur. Okey, bila dia lebur, ini ingatlah, ini elektrolisis. Kita ulang kaji elektrolisis bahan leburan. Okey, terdapat dua ion kerana leburan, jadi dua ion yang bergerak secara bebas, iaitu aluminium dengan oksida. Kita bincang konsep sekejap. Lepas itu, seperti gambar ini, dia akan ada anode dengan kathode. Inilah susunan radas bagaimana pengekstrakan aluminium dijalankan, tapi kita faham konsep dulu. Jadi lepas itu, siapa datang ke anode? Anode positif, jadi negatif. Copy, paste. Negatif, copy, paste. Okey, lepas itu apa yang berlaku? Dia akan dinya charge. Jadi ion oksida ini, apa yang berlaku di anode, dia akan dinya charge. Jadi dia akan apa ini?
Oi. Sekejap. Okey, baik, minta maaf. Pelik. Tak apa. Okey. O2 negatif ini, ion oksida ini akan di-nya charge. Di-nya charge menjadi O. Jadi, nya charge lah. Buang charge dia lah. O ini dia tak seimbang. Dia akan bergabung lagi dengan satu atom oksigen menghasilkan oksigen. Okey. Jadi ini adalah gas oksigen, molekul oksigen terhasil. Kemudian campur elektron. Okey, di sini ada satu O, jadi O ada 2, kita kena letak 2 untuk seimbangkan. Okey, berapa E di sini? Selalunya 2E bukan, tapi untuk ini special case sikit, 2 darab 2 ada 4 negatif, jadi di sini 4E. Okey, maka hasil dia adalah oksigen dihasilkan. Jadi dibebaskan udara lah. Manakala untuk ini Al3+ sama juga, dia akan di-nya charge, maksudnya hilang charge. Jadi dia akan tinggal Al saja. Dan kita seimbangkan setengah bersamaan, campur E, campur berapa E? 3E. Yes, kerana 3 positif kena tambah 3E untuk seimbangkan. Akhirnya apakah hasil dia? Aluminium. Yeah. Jadi inilah logam aluminium yang kita nak. Yang kita nak extract daripada biji bausitnya. Okey, jadi ini adalah idea electrolysis. Ingatlah 2 anode cathode. Okey, jadi di bawah adalah bagaimana betul-betul electrolysis dijalankan. Okey, jadi anode dia ada di tengah, oksigen akan dihasilkan, jadi dia dan cathode dia ada di tepi. Lapisan karbon sebagai cathode. Okey, di sini adalah campuran leburan aluminium oksida dan cryolite. Okey, jadi di sini kenapa kita nak guna tambah cryolite adalah untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Kerana aluminium oksida kita nak leburkan dia. Jadi kita nak panaskan batu ini sehingga 2000 kalau tak silap cikgu. Betul. Jadi aluminium oksida perlu dipanaskan sehingga 2000 darjah Celsius, barulah dia akan menjadi lebur. Melebur, menjadi cecair. Itu sebabnya ahli kimia sangat pandai, dia letak cryolite. Jadi dia akan menurunkan takat lebur dia. Jadi aluminium oksida lebih senang dileburkan. Okey, tujuan cryolite adalah untuk merendahkan takat lebur untuk aluminium oksida. Okey. Dan akhirnya aluminium akan tenggelam di bawah dan inilah aluminium yang kita nak akan dikeluarkan. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pengekstrakan logam yang kurang reaktif daripada karbon. Jadi kita biji ini boleh menggunakan proses penurunan oleh karbon. Okey. Jadi logam besi seperti contoh merupakan logam yang kurang reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan logam. Jadi dia dapat diekstrak melalui proses penurunan oleh karbon. Maksudnya diturunkan oleh karbon. Okey. Jadi proses ini akan dijalankan di dalam rerau bages, panggil apa? Bages, betul bages seperti ini. Ada 3 zon, zon 1, zon 2, zon 3. Okey, jadi pertama, karbon akan bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida gas. Lepas itu, zon 2, karbon akan bertindak balas dengan karbon dioksida menjadi karbon monoksida. Okey, lepas itu kena seimbangkan, yes. Zon 3 inilah. Okey. Kita akan dapatkan besi ataupun Fe yang kita nak di dalam zon 3. Okey, iaitu yang ini adalah biji untuk besi. Himatit. Okey. Jadi dia akan diturunkan oleh karbon. Contoh Fe. Jadi C lebih reaktif daripada Fe, maka C akan bercinta dengan O menjadi CO. Siapa dilonlikan? Fe dilonlikan. Sama juga dia boleh diturunkan oleh karbon monoksida seperti ini.
Samalah. C ni dia lebih reaktif daripada Fe, jadi Fe dilondikan. Okey. Jadi ejen penurunan di sini adalah arangkok ataupun karbon dan juga karbon monoksida iaitu CO inilah. Okey, ini ringkasan dia. Jadi yang lebih terperinci untuk bahagian ini, murid-murid boleh bacalah buku teks, penerangan dia agak panjang. Jadi boleh bacalah sepintas lalu lah. Okey, muka surat 50 dalam buku teks. Di sini cikgu hanya ringkaskan sahaja. Okey. Cara terakhir pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif. Jadi, logam yang lebih reaktif ataupun lebih atas, dia dapat mengekstrak logam yang kurang reaktif daripada logam oksidanya. Sebagai contoh, aluminium dipanaskan dengan sebut ferrum 3 oksida. Contoh, pada suatu hari, aluminium berseorangan. Dia datang ke rumah siapa? Ferrum yang berkahwin dengan oksida, yang berkahwin dengan O. Jadi Al dia lebih reaktif, dia lebih cantik, lebih handsome. Jadi Al akan kahwin dengan O. Menjadi Al2O3. Akhirnya siapa dikeluarkan? Ferrum telah diekstrak, dia dikeluarkan. Okey, macam itulah. Okey, baik. Jadi itu saja, ada 3 kaedah lah untuk pengekstrakan logam. Pertama, kaedah elektrolisis. Kedua, penurunan oleh karbon. Ketiga adalah menggunakan pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif. Dan jadual ini kena tahu untuk logam yang lebih reaktif. Contoh aluminium digunakan kaedah elektrolisis, manakala contohnya ferrum kita gunakan pemanasan biji dengan karbon ataupun diturunkan oleh karbon lah. Okey. Okey, baik, itu saja untuk subtopik ini, pengekstrakan logam daripada bijinya. Sekian, terima kasih. Bye.